Oh, yang satu lagi tu. Mikhdabah fattala'tu fil juljul fara'aitu sya'aratin humran. Bismillah. وبالسند المتصل منا إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن أبي الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمرا. Musa bin Ismail menyampaikan kepada kami, Salam menyampaikan kepada kami daripada Uthman bin Abdullah bin Mawhab. Katanya, aku menjumpai Ummu Salamah. Maka yep. Aku masuk bertemu. Uthman juga sebenarnya. Aku masuk bertemu. Maksudnya jumpa kat rumah. Aku masuk bertemu Ummu Salamah. Maka beliau menunjukkan kepada kami rambut Nabi sallallahu Beliau alaihi mengeluarkan. Maka beliau mengeluarkan kepada kami rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berwarna, yang dicelup dengan warna. Yang berwarna sebab Nabi biasa guna inai makhduban. Kita nak kita terus inai lah. Tak faham warna tak sedap pula. Rambut Nabi SAW yang diwarnakan dengan inai. Abu Nuaim berkata meriwayatkan secara muzakarah. Abu Nuaim Meriwayatkan kepada kami secara muzakarah. Abu Nuaim meriwayatkan kepada kami secara muzakarah. Nusair bin Al-Ash'ath menyampaikan kepada kami daripada Ibn Wahab, sesungguhnya Ummu Salamah memperlihatkan kepadanya rambut Nabi SAW yang berwarna merah. Yang berwarna merah. Rambut Nabi ini disimpan dan digunakan untuk dadawi, istishfa. Menunjukkan perkara itu adalah harus dan barakah itulah wujud. Bukan ambil berkat je, memang benda tu Allah Ta'ala jadikan syifa. Kita nak heran apa? Ada benda, banyak benda yang dalam tu ada syifa. Banyak benda, macam ubat-ubat tu ada syifa. Allah Ta'ala boleh buat pada rambut tu ada syifa. Sama konsep, semua asbab musabab. Tak ada apa-apa yang syirik. باب الخضاب وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري عن نبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. Bab mewarnakan rambut. Al-Humaidi menyampaikan kepada kami, Sufyan menyampaikan kepada kami, Az-Zuhri menyampaikan kepada kami daripada Abu Salamah dan Sulaiman bin Yasar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak mewarnakan rambut, maka berbezalah dengan mereka. Dia maksudnya tidak mewarnakan uban ke rambut tu. Misal bila beruban dia biar, dia tak ni inaikan, tak warnakan. Tidak mewarnakan uban di rambut. Maka hendaklah kamu maka berbezalah dengan mereka. Maka hendaklah kamu berbeza dengan mereka. Hendaklah kamu berbeza dengan mereka, iaitu hendaklah kamu inaikan rambut kamu kalau yang beruban. Jadi masalah yang tadi ditemui rambut Nabi tu warna merah tu, ada tafsiran ulama. Sayyidina Anas khadim Nabi menafikan. Tapi dalam masa yang sama ada yang dilihat berwarna merah. Jadi saya kata dia jadi merah tu sebab dia banyak letak minyak wangi sehingga bertukar. Ataupun untuk jaga tu maka diinaikan. Itu pelbagai tafsiran untuk menjamakkan antara dua riwayat. Satu riwayat menzahirkan tidak, menzahirkan macam ada. Babul Ja'di
وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط أو سبط بعثه الله على رأس 40 سنة فقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Bab kerinting. Kerinting rambut. Bad kerinting. Bab kerinting. Kerinting. Kerinting rambut. Kerinting rambut. Ada bab ni dalam Bukhari. Kerinting pun ada. Tak beritahu rambut Nabi tak kerinting. Dia punya syahid dia. Kemudian Ismail menyampaikan kepada kami, katanya Malik bin Anas menyampaikan kepadaku daripada Rabi'ah bin Abu Abdurrahman daripada Anas Malik radhiyallahu anhu bahwasanya dia, ini Rabi'ah bin Abdurrahman, mendengarnya, ini Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW itu tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek, tidak terlalu putih dan tidak pula hitam. Rambut baginya bukan. Walaysa bil abyadil amhaq. Tidak terlalu tidak putih melepak. Dia amhaq ni putih yang tak cantik tu. Putih. Macam putih tu kan. Tidak apa? putih melepak. Rasulullah SAW itu tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek, tidak putih melepak dan tidak pula hitam legam. Tak. Adam sawo matang. Tidak sawo matang. Walaysa bil adam, itu satu tafsiran, tapi ada riwayat yang menyebut Nabi seperti itu kan. So kita tengok huwa alladhi yadribu bayadu ila zarqa wa qila huwa al karihul bayad kalaunil jis, yani kana, ada kata dia buat amhaq tu maksudnya putih sampai nak jadi warna hijau. Ataupun putih macam putih kapur, tak cantik lah. Putih kapur tak cantik. Tapi Adam ni biasa kita terjemah sawo matang. Tidak pula sawo matang. Kemudian Rambut baginda tidak terlalu kerinting dan tidak lurus sekali. tak. Tidaklah baginda walaysa, tidaklah baginda berambut kerinting. Lagi Dan tidak lurus. dan tidak juga berambut lurus. Tidak juga. Dia sebenarnya ja'dil qatat tu dia ada takkid kepada ja'ad. Kalau takkid kepada ja'ad tu maksudnya tidak terlalu kerinting. Baginda berambut. Tapi kan kalau tak terlalu kerinting kan orang faham macam kerinting pula kan. Dia kerinting tapi taklah terlalu kerinting. Dia ja'al qatat ni kira macam Maggi tu lah. Macam orang-orang Afrika kan. Tidak berambut kerinting lah. Dan tidak juga berambut lurus. Macam orang Cina kan. Tapi maksudnya rambutnya adalah rajilan kan, ikal mayang. Ikal mayang ni tak lurus tanpa berombak dan tak terlalu berombak sampai merekod kerinting. Orang panggil ikal lah. Okey, kemudian Allah mengutus baginda pada kemuncak usia 40 tahun. Kemuncak Pada usia Allah mengutus baginda pada usia, pada permulaan usia 40 tahun. Ra'su permulaan lah. Kemudian Allah mengutus baginda pada permulaan usia 40 tahun. Jadi baginda tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Allah mewafatkan baginda pada usia 60 tahun. Dan hanyalah 20 helai ubat pada awal usia 60 tahun. Pada permulaan usia 60 tahun, 63 tahun. Kemudian sedangkan dan hanyalah 20 helai uban yang terdapat pada kepala dan janggutnya.
Itu terjemah mafhum. Sedangkan tidak ada di kepala dan janggut baginda 20 helai tak ada menaikkan. Itu terjemah sendiri tu. Jadi padam semua terjemah tu, tulis baru. Dah serabut nak catat. Dan tidak, sedangkan tidak ada di rambut dan janggut baginda 20 helai 20 helai bulu ke? 2 helai bulu. Ha? 2 helai apa? 20 helai bulu, orang panggil bulu ke? Uban. Tak. 2 helai rambut lah, tapi tak rambut juga. Janggut juga. 2 helai apa? 20 helai 20 helai bulu berwarna putih. Rambut orang panggil bulu ke? bulu rambut. Ha? Tidak ada di janggut, di kepala dan janggut baginda 20 helai bulu yang berwarna putih. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك أن جمته لا تضرب قريبا من منكبه. قال أبو إسحاق سمعت يحدثه غير مرة ما حدث بقت إلى ضحك. قال شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. Yang tadi bagi tinggal di Mekah selama 10 tahun dia buat mata kaki. Jadi pada hakikatnya Rasulullah menetap di Mekah selama 13 tahun. Maksud 10 tahun dalam hadis ini adalah yang dikurangkan 3 tahun. Iaitu tempoh masa wahyu tidak diturunkan buat sementara waktu. Itu salah satu tafsiran lah. Satu lagi tafsiran dia, kita genap, buang kasar. Tak apa. Biar. Itu salah satu taujih makna hadis ni. Salah satu taujih. Maksudnya kiraan Nabi tu selepas terhenti 3 tahun, yang tu baru kita kira. Tapi bila kita taujihkan macam tu, lebih buat kasar. Sebab sebelum tu dia sebut dah dilantik umur 40 tahun kan. Jadi memang hijrahnya 53. Meninggal 60 kan. 60 sama, dia beritahu je tak? 60. Tak ada pula. Jadi baik, sebab itu memang biasanya kasar. Kalau ikutnya Nabi di Mekah pun 10 tahun lebih dari Madinah. Apa tadi dia tulis? Pada hakikatnya Rasulullah menetap di Mekah selama 13 tahun. Kiraan ataupun sebutan di dalam hadis ini berdasarkan penggenapan angka. Bas. Jadi penggenapan angka tu dipakai pada 60 tahun pun sama. Maksudnya puluhnya 60 lah, tanpa kita ambil yang dia tu. Tu maksud penggenapan angka lah. Orang kata dia ni apa? Dia ni 60-an, 65 orang sebut 60. Tu maksudnya kaedah sebutan angka. Wa bi qala hadatsana ada baca dah. Malik bin Ismail menyampaikan kepada kami, Israel menyampaikan kepada kami daripada Abu Ishaq. Aku mendengar Al-Bara' berkata, aku tidak pernah melihat seseorang lebih indah berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengenakan sepasang baju yang berwarna merah, satu suit baju. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih indah berpakaian suit berwarna merah berbanding Nabi. Seorang yang pakai macam tu berbanding Nabi. Itu ayat. Pernah melihat seorang pun yang lebih indah memakai suit. Yang lebih indah memakai suit warna merah. Yang memakai suit berwarna merah berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aku mendengar Al-Bara' berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih indah yang memakai sut warna merah berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sebahagian sahabatku berkata daripada Malik, daripada Imam Malik. tu kena cek tu. Malik. Bukan Imam Malik tu, Malik bin Ismail. Oh, perawi. Jadi kalau sebahagian sahabatku, maksudnya Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata. Sebab kan perawi itu haddatsana Malik bin Ismail. Imam Bukhari berkata sebahagian sahabatku berkata, Imam Bukhari berkata, sebahagian sahabatku berkata daripada Malik, ha, sesungguhnya Jummah, ha, dalam kurungan rambut yang terjuntai dari kepala. sesungguhnya Jummah, rambut Jummah Nabi terjuntai hampir dengan bahu baginda. Terjuntai menyentuh kedua bahu. Terjuntai menyentuh kedua bahu. Tak sentuh, qariban. Oh, hampir. Terjuntai hampir. Terjuntai hampir dengan kedua bahu. Imam Bukhari berkata, sebahagian sahabatku berkata daripada Malik, sesungguhnya rambut Jummah Nabi terjuntai hampir dengan kedua bahunya. Abu Ishaq berkata, aku mendengarnya bahawa dia menceritakan kepadanya bukan sekali. Qala Abu Ishaq sami'tuhu tu siapa? Bara'. Abu Ishaq Bara'. Bara' yuhaddithuhu ghaira marrah ma haddatha bihi qattu illa dhahikah. Ini pun telah berkata oleh Abu Ishaq, aku telah mendengar Bara' menceritakan hadis tersebut bukan sekali. Tidaklah beliau menceritakannya melainkan beliau akan ketawa, akan tersenyum. Maksudnya bila dia cerita tu dia senyum. Maksud cerita tentang apa? Nabi ni sangat indah kan. Itu maksud perawi tu. Abu Ishaq berkata, aku mendengarnya Bara' menceritakan hadis itu, menceritakan hadis tersebut bukan sekali. Dan tidaklah dia menceritakannya melainkan dalam keadaan tertawa, tersenyum. Sekejap. Dia maksudnya setiap kali dia cerita dia akan tersenyum, dia akan suka. Dan setiap kali dia menceritakannya, itu mafhum dia lah. Kita kalau nak terjemah ma dengan illah, tidak pernah beliau menceritakannya melainkan tidak ada tidaklah beliau menceritakan hadis itu melainkan beliau akan ketawa, beliau akan gembira lah ambil. Tidaklah beliau menceritakan hadis itu melainkan beliau akan gembira. Akan apa? Gembira. Ketawa gembira. Usuli. Qala Syu'batu, hadis ini diriwayatkan pula oleh Syu'bah. Qala Syu'batu, Syu'bah berkata, rambut baginda mencecah kedua cuping telinganya. Mencecah kedua cuping telinganya. Aku mendengarnya Bara' bahawa dia menceritakan hadis tersebut bukan sekali. Dan tidaklah beliau menceritakan hadis tersebut melainkan beliau akan tertawa gembira.
Syu'bah berkata, rambut baginda mencapai cuping kedua cuping telinganya. Tak apa, ni siang. Ha? Okay. Bungkus kan? Ha. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائن رجلا من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم. Ini Dajjal ni. Musabaqah hari ni. Hadis last baca hadis Dajjal. وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. Baca hadis Dajjal. Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami katanya, Malik mengkhabarkan kepada kami katanya daripada Nafi' daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu malam aku diperlihatkan. Satu malam ke? Dalam mimpi katanya. Yalah, memanglah. Diperlihatkan kepada aku malam tadi. Diperlihatkan kepada Jajak. Urani ataupun arani al-laila indal Ka'bah. Maksud mimpi tu Nabi berada di Kaabah. Itu maksudnya. Jadi al-lailah tu adakah dia zaraf kepada arani ataupun dia adalah maksudnya dalam mimpi tu benda tu berlaku pada waktu malam. Tengok dia punya zaraf dia. Jadi sekarang kita buat apa? Jadi Bab ni banyak hadis. Bab jadi banyak hadis. Banyak hadis lah. Masya-Allah. Ada dalam syarah. Okey. Aku melihat diriku di dalam mimpi malam tadi berada di sisi Kaabah. Aku melihat diriku malam tadi berada di sisi Kaabah. Dalam mimpi tak? Aku tadi aku melihat diriku malam tadi aku melihat diriku dalam mimpi malam tadi. Aku melihat diriku malam tadi dalam mimpi berada di sisi Kaabah. Sisi Kaabah. Aku melihat seorang lelaki berkulit sawo matang. Rasanya kulit sawo matang yang paling cantik yang pernah kulihat. Ka ahsani ma antara'in rajulan min udmir rijali. Sekali lagi. Aku melihat seorang lelaki berkulit sawo matang. Laksana kulit sawo matang yang paling cantik pernah kau lihat. Laksana lelaki berkulit sawo matang yang paling cantik yang kau pernah tengok. Aku melihat seorang lelaki berkulit sawo matang laksana lelaki yang berkulit sawo matang yang paling cantik yang pernah engkau lihat. Kemudian dia memiliki limah. Dia berambut limah. Limah ni rambut sampai mana? Limah dia rambut panjang berjuntai melepasi cuping telinga. Asy-sya'rul ladzi alamma ila al-mankibain. Melepasi kan? Melepasi cuping telinga. Dia
Artinya Dia berambut dia berambut limah. Lepas tu syarah kat mana? dalam kurungan rambut panjang berjuntai melepasi cuping telinga. Melepasi cuping telinga, tidak sampai ke bahu. Kalau sampai ke bahu dia apa? Jumah. Ni apa? Nabi Isa. Kemudian Laksana lelaki berambut ka ahsani ma antara'in minal limam qad rajjalaha. Laksana rambut limah yang paling cantik yang pernah engkau lihat. Laksana rambut limah yang paling cantik yang pernah kau lihat. Yang siap tersisir. Lelaki itu qad rajjalaha. Yang apa? Yang siap tersisir. Yang siap tersisir. Yang siap tersisir olehnya. Siap tersisir oleh. Sebab dia guna fa'il qad rajjalaha, laki tu dia sisir, cantik, kemas. Kemudian Lagi rambutnya menitiskan air. lagi rambutnya itu menitis air, menitiskan air. Lagi tak boleh. Tak ya. Rambutnya itu menitiskan air. Lelaki itu berpaut pada dua orang. Menitis air. Menitiskan air. Menitis air je lah. Menitis air. Menitis air darinya. Hal keadaan lelaki itu berpaut pada dua orang lelaki. dua orang lelaki Atau pada bahu dua orang lelaki. ataupun perawi berkata, Bukhari dengan Misya mana ada bandingan. Astaghfirullahaladzim. Al-keadaan apa? Dalam keadaan lelaki itu berpaut pada dua orang lelaki. Atau perawi berkata pada bahu dua orang lelaki. Bawa dua orang lelaki. Kemudian Sambil bertawaf di Kaabah. Aku bertanya, siapakah ini? hmm. Maka dijawab, dia ialah Al-Masih ibn Maryam. Tiba-tiba aku melihat semula seorang lelaki berambut kerinting yang berpintal. Dengan berambut seorang lelaki yang berambut kerinting berpintal-pintal lah. Dia nak takkid tu. Berpintal-pintal. Tiba-tiba aku melihat pula seorang lelaki yang berambut kerinting berpintal-pintal. Mata kanannya buta. Bukan buta, awar ni cacat mata cacat mata kanannya. Matanya yang kanan. Matanya yang sebelah kanan, ikutlah mana satu. Cacat matanya yang sebelah kanan. Keadaannya seperti buah anggur yang terapung. Keadaannya mata lah. Keadaannya mata seperti buah anggur yang terapung. terapung. Dia bacaan dia ada satu riwayat baca tafiyah, satu riwayat baca tafiyah. Kalau baca tafiyah, kalau baca tafiyah terapung, tafiyah dia tak ada cahaya kat mata dia, padam. Maksudnya ada biji mata tapi tak ada cahaya. Dia yang sebelah kiri tu sebenarnya yang terjojol. Yang sebelah kanan tak terjojol, sebab tu ulama macam ni kan. Yang mata yang sebelah kanan. Jadi yang mana yang lebih rajih, tafiyah ke tafiyah? Kalau zahirnya yang terjojol tu belah kiri kan. Kalau terjojol belah kiri masa tafiyah. Hiya nabita al-barizam. Apalah yang apa? Yang terapung. Dia tafiyah ni, dia bukan makna terapung. Dia makna dia dalam gugusan anggur ada anggur yang terkeluar. Dia daripada banyak-banyak anggur dia terkeluar. Terjojol. Anggur yang terjojol.
terjojol keluar. Tersembul. Tersembul. Tersembul lah. Sedap sikit. Terjojol macam terjojol macam tu. Tersembul keluar. Tersembul keluar. Tersembul. Sembul juga. Keadaannya seperti buah anggur yang tersembul. Aku bertanya, siapakah ini? Maka dijawab, Al-Masih Dajjal. Masih Dajjal. Masih Dajjal. Dipanggil Masih, Nabi Isa pun Masih. Ada setengah ulama kata baca Masih. Ada kata baca Misih. Tapi tak ada riwayat perkataan Masih tu dengan kha. Sebab nak bezakan Masih bin Maryam, Masih Dajjal. Tak. Dua-dua Masih. Tapi Dajjal dipanggil Masih sebab mamsuhul ain. Ataupun dia ni masah, dia membersihkan hak, menghapuskan hak. Nabi Isa dipanggil Masih, salah satu wajah dia masah, bila disapu orang yang sakit sembuh, ataupun dia menghapuskan kebatilan. Maksudnya Masih, dulu Masih, supaya nak buat muqaranah ni Masih yang jahat, ni Masih yang baik. Orang Yahudi panggil Messiah yang ditunggu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Berapa baca malam ni? Daripada maghrib. Nampak 465. 10 muka. 10? Tadi babul al-mutasyabbihina bin nisa. 10. Apa maghrib al-mutasyabihin? Betul lah. 10 je. Sedih. Yelah, betul lah. 8 sampai 45. Lepas tu sambung tadi 9.40. Maknanya lebih kurang sejam lebih ya. Subhanallah.